Surah Ghafir ada dua nama dari surah. Satu Ghafir, satu Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min. Ghafir, surah ini kerana ayat pertama ayat ketiga disebut Ghafirin Nabi. Al-Mu'min kerana di dalamnya nanti ada cerita orang mukmin daripada keluarga Fir'aun, cerita orang beriman yang memberikan imannya. Kemudian surah Ghafir, dia adalah surah pertama daripada 7 awamin. 7 amin. Dulu kalau saya pergi daurah Quran tu, Maulana dimula dengan 7 amin dulu. Zumar lepas tu 7 amin. Dia nak settlekan masalah akidah dulu. 7 amin ni masalah akidah. Az-Zumar ni adalah iyyaka na'budu, amin ni adalah wa iyyaka nasta'in. Maulana Rasul habiskan 7 amin ni. Dia ada 7 amin ni. Lepas ni masuk satu-satu sampai 7 awamin. Bagian awamin itu amin. InsyaAllah kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama itu adalah Hamim. Ha dengan mim. Ini huruf muqatta'ah yang menunjukkan mukjizat Al-Quran. Dan saja selepas huruf ini Allah akan sebut tentang Al-Quran. Dan Al-Quran jadi ulama kata dia merupakan satu mukjizat. Huruf-huruf ini huruf-huruf yang orang Arab juga cakap berbahasa dengan huruf ini, tapi mereka tak boleh menandingi Al-Quran. Yang Allah syabah ni huruf yang sama juga. Mereka pun punya huruf, mereka pun mengarang yang syair-syair mereka, tapi tak boleh menandingi Al-Quran. Sampai sekarang ada yang dapat menandingi ayat-ayat Al-Quran. Amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tanzilul Kitab, turunnya Al-Kitab. Al-Kitab di sini adalah Al-Quran. Minallah, yang berasal dari siapa? Minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah di sini Allah sebut dua nama dia, Al-Aziz, Al-Alim. Aziz yang maha kuasa, yang mengalahkan semua kekuasaan dan dia tidak boleh dikalahkan. Al-Alim yang maha mengetahui, segala perkara. Al-Liwal dan ciptaan dia maha mengetahui. Jadi dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang aziz, kalau manusia lah, orang ini berkuasa, kadang dia tak pandai. Kalau orang pandai pula, dia tak berkuasa. Tak berkuasa, orang pandai tak berkuasa. Ada orang berkuasa, dia tak pandai dah. Dia kuat yang berkuasa kuat, tapi tak pandai. Ada pandai tapi tak kuat. Aziz ni boleh kita kuat juga pun tak aziz. Jadi tapi Allah Subhanahu wa taala dua-dua sekali, izzah, kekuasaan, kekuatan dengan sifat ilmu dan sifat aziz Allah Subhanahu wa taala. Aziz jadi menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran yang kita baca ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada suatu kemuliaan, satu keagungan. Kalau orang kafir ni, dia tak dapat apa yang kita dapat. Dan dia jaga satu-satunya diri hati. Dia diri hati. Kenapa kita dapat Al-Quran, baca Al-Quran ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dia punya kitab ni, dia punya kitab ni tak betul lah senang dia kata. Tak betul dia tahu. Kerana ni dengan orang Palestin ni, ramai orang kafir yang mula membaca Al-Quran. Ramai yang mula membaca Al-Quran. Dia tengok Palestin punya orang aja, dekat ni agama apa ni? Agama apa? Rasanya gitu kan.
Dulu September 11 ada kawan saya ni, dia keluar Jumaat apa, dia jumpa dengan seorang American, budak 18 tahun American. Dia macam mana kau masuk Islam? Cakap, aku geram sangat bila terjadi September 11 ni. Siapa ni orang Islam ni sebenarnya? Dia tak tahu kan siapa orang Islam. Dia pun pergi kedai buku, dia kata aku nak tahu tentang Islam. Mana aku dapat informasi, ada tak buku yang ceritakan tentang Islam? Orang kedai ni orang Islam, dia bagi Al-Quran. Ni kau baca dalam banyak cerita tentang orang Islam. Dia bagi Al-Quran, terus masuk Islam. Dia baca, terus dia masuk Islam. Dia baca Al-Quran. Jadi kalau mereka ni sebenarnya dia tak baca Al-Quran. Mereka yang bapa-bapa betul-betul dia tak baca Al-Quran. Jadi kita juga, kita cakap agama ni, kitab begini, kitab begitu, Bible begini. Oh, belum pernah baca Bible? Tak pernah. Kau cakap aja lah. Kita tak baca pun. Kami cakap, ini sesat dalam Bible, salah. Tak baca, tak pernah baca pun. Tak pernah baca. Pergi baca dulu, tengok kan, betul ke tidak apa yang orang cakap. Kita tak buat kitab Hindu lah, kitab ini, itu lagi kita tak faham. Kita Buddha ke, kita ini, kita tak baca. Kita baca kalau kita nak baca, bukan nak tahu benar ke tidak. Kita nak buat komparatif lah, berbandingkan dengan Al-Quran. Tengok macam mana. Saya pernah baca chapter Joseph dalam Bible. Duduk, kita bukan beli Bible, pergi kedai buku lah. Dengan songkok ni, nak kopiah, duduk baca Bible. Bila masanya aku boleh baca Bible juga kan, free kan Bible. Baca, memang lah. Surah Yusuf lagi sedap baca. Kalau compare dengan Joseph, dia punya chapter Joseph tu memang bukan bias lah, memang jauh lebih mudah surah Yusuf daripada dia punya chapter Joseph kan. Jadi orang kafir ni bila dia baca Al-Quran ni, dia baru dia tahu tentang apa sebenarnya Al-Quran. Senang aja. Macam kawan saya masuk Islam tu, Asyik, tanya dengan dia habis surah Al-Baqarah. Habis surah Al-Baqarah dia masuk Islam. Dia apa Asyik, pasal Asyik ini yang cakapnya Allah, ini yang cakap si Tuhan betul. Itu je dia punya juga. Yang cakap ni bukan manusia ke apa. Jadi ayat ni min Allah, dari Allah. Dia baca je, dia dapat rasa ini daripada Allah. Sebenarnya kita ni masalah lah. Kita tak bagi mereka peluang untuk baca kitab Tuhan mereka. Tuhan kita sama lah. Kita tak bagi mereka peluang baca. Ni baca Tuhan kau punya kitab ni, surat daripada Tuhan kau. Baca dulu. Masuk Islam tak masuk Islam, jangan cakap dulu. Baca dulu, kau baca dulu. Kita bagi dia blok-blok untuk baca. Dia tak nak terima tak ini daripada Tuhan. Kita kawan-kawan di tempat kerja itu semua, kita tak beri mereka peluang. Dan dia bukan musuh sangat dengan Islam, dia open juga. Kita je tak nak dakwah dia. Kita tak nak, bukan nak dakwah dia. Baca kitab ni, cuba kau baca kitab ni, kasih dia. Dengan bagi dia, kemungkinan dia masuk Islam. Kita bagi dia kitab Al-Quran dia, mungkin dia masuk Islam kalau dia baca. Berapa ramai kes mereka baca je, mereka masuk Islam. Dia dapat rasa benar-benar daripada Allah SWT kitab ni. Kemudian Allah SWT dalam dua ayat ni semua sifat Allah. Satu Aziz, sifat Izzah, satu sifat ilmu. Kemudian Ghafiril Dhambi. Ghafir ismu fa'ilah. Ghafir daripada ghafara. Ghafara ni dalam bahasa Arab satara. Satara apa maksudnya? Menutup. Kalau bahasa Arab lah,
Kalau tuan tanya saya, apa makna ghafara? Saya akan menutup dosa. Dia menutup dosa, melainkan daripada mengampun. Ampun tu dalam bahasa Arab dia tak ada ampun. Dia punya ampun tu kita panggil ampun. Kita panggil ampun. Tapi dalam bahasa Arab jika ampun tu apa maksud ampun? Kita menutup. Tahu tak? Menutup. Nampak kan? Kita akan menutup, tahu tak ditutup. Orang buat salah dengan kita, orang buat salah dia tak mahu tutup kau punya kesalahan. Aku tutup kau punya kesalahan. Aku tak dedahkan, aku tak tutup kau punya kesalahan. Jadi tu. Pasal semua dosa-dosa kita ni telah ditulis. Dosa dah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam mana Allah konsep mengampun dosa dah naik dan ditulis dan dicatat dalam kitab amalan kita. Jadi macam mana Allah ampunkan kita? Senang aja, Allah tutup tulisan tu dah ditulis tu. Bila di akhirat buka, tak ada tulisan dia, tak ada dosa-dosa lagi. Tak ada dosa-dosa pasal dah ditutup. Allah tutup apa? Di sini Allah menutupi dambi. Dam adalah dosa. Dam ni daripada perkataan adnab, dam. Eko tu, kalau tutup eko. Macam kalau kita ada eko, mandu tak itu? Manusia kalau ada eko, malu kan? Ada eko pula kan? Ada eko kan? Boleh tak? Nak pergi masjid tak kalau ada eko? Tak pergi. Malu ada eko kan? Ada kita dosa ni malu kan? Suatu yang memalukan. Kata memalukan. Kita Nabi SAW dia tanya kan, dosa tu apa yang kemalu kita tanya. Kita tak nak orang tahu, orang tahu. Itu sebenarnya dosa memalukan. Kita nak sebut dosa kita sungguh memalukan. Kita tak sebut. Tapi dosa orang kita sebut. Betul apa? Yang malu dia dah bukan aku. Dosa orang pandai pula sebut. Dia buat ini, dia buat ini. Kau punya tak sebut, tak malu. Dosa orang kita tak malu nak sebut. Tak standard betul lah kita kan. Jadi dosa azab adalah sesuatu yang memalukan. Kita rasa tak sedap. Tak sedap kalau kita melakukan dosa. Contoh. Seorang kita solat tanpa wudu, dia batal. Dia batal dulu, dia nak keluar saf, tak boleh pula. Ramai yang solat tadi lah, mula-mula solat tadi lah. Kita rasa apa? Padahal tak ada apa-apa pun. Dia solat tanpa wudu tapi rasa macam ni. Solat tanpa wudu. Solat dan rasa macam satu macam kan perasaan itulah. Dia berdosa kita bagi solat tanpa wudu itu adalah dosa pada sama je. Dia wudu tak wudu, dia punya pergerakan sama, dia baca sama-sama. Tapi kerana dia berhadas, dia tak ada wudu tu, dia rasa dia berdosa. Dia berdosa dalam dia. Jadi itulah. Dia Allah Subhanahu Wa Taala yang turunkan kitabnya dan dalam kitabnya kita tahu kandungan kitab Al-Quran ada perintah, ada arahan dan ada juga tegahan. Ada perintah, ada larangan juga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu manusia ni akan melanggar dia punya perintah dia atau akan melanggar larangan dia dan tidak melaksanakan perintah-perintah dia. Jadi Allah SWT bersifat ghafirud dzam. Kita kalau baca Al-Quran betul-betul lah kita baca Al-Quran, kita jam banyak sekali dosa kita buat kalau baca Al-Quran. Tengok dosa-dosa yang kita buat ni banyak sekali dosa. Hadis lagi, kita kalau baca hadis jam terus baca hadis Riyadhus Shalihin ni banyak dosa kita langgar
dalam hadis. Kalau kita baca betul-betul Riyadhus Shalihin itu, Allahu Akbar. Contoh dia habiskan Riyadhus Shalihin banyak betul kita langgar larangan Rasulullah. Kalau baca kitab ulama pula, baca kitab ulama, saya hari itu baca kitab Imam Nawawi tentang jaga mulut saja. Saya cakap pengsan gitu. Macam tak boleh cakap apa-apa pun. Macam kita cakap, moga-moga Allah memberi dia hidayah lah. Moga-moga Allah merahmati, memberi dia hidayah dan beri dia petunjuk. Kau cakap tu untuk apa? Di dalam kitab tu cakap kerana apa? Nak cakap dia punya kesalahan kan? Dia buat salah, kita cakap buat salah, tapi nampak macam beradab je. Moga-moga Allah beri dia hidayah dan ini. Itu pun mengumpat dia kau. Awak cakap ya hadinah, itu pun mengumpat juga. Moga-moga Allah beri hidayah kepada dia. Kenapa nak cakap dia itu? Kenapa? Nak cakap dia punya kesilapan, nak cakap dia punya keburukan. Walaupun berdoa, Allah dia cakap itu detail sangat dia punya sebut. Jangan cakap lawan dan cakap benda-benda lain. Sampai dia cakap tak boleh juga. Dan kalau hati, mengumpat dengan hati pula, mengumpat dengan lisan, mengumpat dengan hati macam mana pula Allah. Jadi banyak kita je tak baca kitab-kitab ni. Kalau kita baca je, baru kita tahu betapa banyaknya dosa. Pada mula kita, bila kita stop tidur je lah, kita stop berbuat, hati kita bila kita akan sentiasa bercakap dalam hati, bercakap lisan. Kita hanya berhenti bercakap bila kita tidur. Dan kita terus bercakap tak beralasan kita kan? Tak beralasan. Sebab dosa tu. Dosa Allah ghafirud dzam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menutup dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala dia bersifat ghafirud dzam. Dia maha menutup dosa-dosa yang hamba-hamba dia buat. Qabilit taubi, yang menerima taubat. Jadi dia tutup dosa dia, dan kalau hambanya beristighfar kepada dia, Allah SWT akan tutup dosa dia. Dan kalau hamba dia kembali kepada dia, taubat, kembali kepadanya, maka Allah SWT menerima taubat. Allah SWT qabilit taubi. Ini daripada sifat Allah SWT. Siapa yang bertaubat kepada Allah SWT, taubat nasuha, maka Allah SWT akan menerima taubat dia. Balik kepada yang kesalahan lisan ni nak bertaubat punya susah. Dia punya syarat nak bertaubat. Kalau kita cakap buruk tentang orang tu, Allahu Akbar, saya ingat macam tak boleh bertaubat. Senang nak macam tak boleh bertaubat. Dia punya syarat dia ketat sangat. Pasal dia melibatkan hak orang, kehormatan orang, aib muka orang, maruah orang. Jadi dia punya nak bertaubat tu susah. Macam kita lah nak bertaubat daripada kita dah bagi, ambil duit dia, curi duit dia. Saya kata, ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah. Aku telah ambil duit dia, ya Allah. Dia settle. Jadi syarat untuk taubat, kalau dia melibatkan hak orang tu, kau kena settle dia punya kesalahan itu dengan manusia juga, bukan dengan Allah. Apa dia istighfar dengan Allah, tapi dengan manusia. Kalau Allah ampun, dia tak ampunkan, dia tak maafkan. Betul-betul dia tak maafkan. Dia kata, maaflah aku dulu ambil duit kau gini-gini. Dan aku tak nak maaf. Kau bagi-bagi duit tu. Kalau tak ada duit tu, kau bagi-bagi gini semua. Itu betul. Jadi susah. Apa juga orang yang kalau kita cakap buruk tentang dia, kalau dia tuntut dia tak maafkan dia, habis sampai kisah kita. Banyak orang yang kita dah cakap tentang dia, kalau nak taubat senang je. Taubat kita mengumpat tentang orang ni, kita cakap buruk tentang orang ni. Taubat dia macam mana tentang? Satu, kata Nabi, maka nalahu mazlama falyatahallal al-yawm. Falyatahallalhu al-yawm. Siapa yang ada buat zalim kepada orang lain,
pada dia punya harta ke, atau dia punya kehormatan dia, air muka dia, maruah dia, maka hendaklah dia minta halalkan pada hari ini, sebelum datang hari akhirat. Jadi dia punya taubat dia apa? Minta dia halalkan, minta maaf dengan dia, minta dia halalkan. Kata ulama, kalau dia tak halal, dia ada hak, dia tak nak halalkan. Kita halalkan, dia akan kita jumpa akhirat, kita settle akhirat, kita tak halalkan. Maka dia ada hak tak? Dia muka dah belasah dia tak teruk macam itu, lepas tu nak expect apa? Belas kasihan tu. Tak ada, kita jumpa hari akhirat, kita jumpa hari akhirat. Maka tak settle lah, tak taubat dia, hang lah. Taubat dia. Apa lagi yang orang yang kita tak minta pun untuk dihalalkan, tak minta, lagi hang lagi taubat kita, habis lah. Jadi awak dah bertaubat ke belum? Awak perempuan orang tu dah bertaubat ke belum? Belum lah, tak penuhi. Kita tak minta halal kepada dia, tak minta maaf kepada dia. Jadi taubat tu apa? Taubat dia tak bertaubat, tak taubat. Dulu punya kes tak taubat, bertambah, mana ada taubat? Kita cakap tentang mak kita cakap, kadang mak kita pun kita cakap, bapa kita pun kita perempuan, anak kita pun kita perempuan, mak mentua kita pun kita perempuan, semua orang kita perempuan. Tak kata dia cakap buruk tentang mak mentua ke, tentang ini ke, tak ada juga. Dia perempuan dah tu. Dia bukan cakap apa, benda yang dia tak suka je, benda tu betul tapi dia tak suka je, kita cakap tentang dia. Kita tak minta maaf, kita tak minta maaf. Jadi penuhi tak taubat tu? Tak taubat. Kita tak taubat. Jadi mana taubat dia? Mana taubat dia? Tak taubat. Kalau kata, Masya Allah, dia punya syarat ketat sangat. Kalau kita takut nak jumpa dengan dia, takutlah aku nak jumpa dengan dia, nak cakap apa ni, nak beritahu dia aku itulah mengumpat tentang dia ini semua, macam mana? Kalau awak takut nanti apa-apa bos kita ke siapa ke apa, atau renggam putus hubungan, kalau dia tahu kan kita mengumpat tentang dia, dia tak mau kita. Kalau gitu, settle tak? Belum lagi kata ulama. Maka takut macam ni, kena sebut, kena puji dia tempat yang mana engkau cakap buruk tentang dia. Jadi ngetel tempat mana? Ngetel tempat kedai mama, tempat situ juga kau kena puji dia. Nak settle kan? Cakap buruk dalam WhatsApp, tempat situ juga nak kena puji dia. Kita kutuk orang tu tempat WhatsApp, kena puji dia tempat yang sama, majlis yang sama, majlis pendengar sama, orang yang sama. Sebenarnya aku silap kat sini tu baik sebenarnya. Dan cerita je, betul dia baik, orang dia pun okey, aku yang gini-gini. Kita cakap, lepas tu bukan itu lagi.